Hello, Assalamualaikum. Okay, jam 3:04 kita lewat sikit. Apa khabar semua? Sorry sebab tadi dok betulkan tudung. Rasanya ni tudung tak on point. Bak kata orang-orang yang pakai tudung bawal Saya jarang pakai bawal tapi kali ni, hari ini saya feeling nak rasa bawal. So kita pakailah bawal. Lepas tu tudung apa orang kata tak on point. Kalau saya ni jenis pakai shawl. Kalau pakai shawl tu dia apa orang kata penyek di muka. So kalau pakai bawal ni masih belajar lagi untuk pakai. So nampak tak manik-manik di atas kepala ni? Ini adalah jahitan manik saya sendiri. Saya buat untuk kita bukanlah kata nak show off, nak present pada hari ini. Okay, alright. Sebelum kita memulakan kita punya program dan berbual bicara, minggu ni kita akan buat bunga daripada kristal. Okay, bahan-bahan bukanlah yang besar tapi version yang kecil punya sebab kita nak buat ni ada permintaan. Dia nak tahu bagaimana untuk saya menggentil-gentil ataupun membuat seni menggunakan dawai. Okay, bunga ni kita boleh gunakan untuk letak di baju, boleh digunakan sebagai hiasan bukan jahit di baju. Minggu ni kita tak ada jahit-jahit, jarum tak ada dengan saya. Kita hanya ada bunga kristal dan dawai. Okay, sebelum tu saya nak share, semoga kawan-kawan di luar sana boleh dapat ilmu apa yang saya akan ajar minggu ni. Okay, jom share. Like and share. Okay, bagi saya 2 minit sekejap untuk saya share kita punya live pada hari ini. Terima kasih kepada kawan-kawan yang join petang ni. So ada yang sedang pergi ambil vaksin So mana yang sedang ambil vaksin tu selamat bervaksin ataupun hari ni, esok dan hari seterusnya. Hari ni adalah hari yang ke-6. Hari yang ke-6 kita lockdown. Okay, alright. Kejap saya nak share live kita. Terima kasih kawan-kawan yang ada di luar sana. Say hi sikit. Mana ke dia? Okay, kita punya live. Okay, terima kasih kepada mereka yang join petang ni. Petang-petang ni patutnya lepak-lepak, rehat sama keluarga, tapi yelah nak keluar rumah pun tak boleh. So bila kita tak boleh nak keluar rumah, kita duduk rumah diam-diam, buatlah aktiviti. Sepanjang perkongsian saya, sepanjang di Ratu Manik ni, banyak saya berkongsi tentang craft tangan, jahitan manik, dan juga pada bulan puasa tu, bulan Ramadan, kita ada berkongsi tentang usahawan terpilih susah petang usahawan yang terpilih untuk saya featuring dengan saya, gandingan dengan saya pada bulan Ramadan, mendapat ada sales mereka mendapat sambutan. Sebelum saya lupa, saya ingin mengucapkan selamat pengantin baru kepada salah seorang sponsor kita satu ketika dulu, iaitu krepek Kravia carrot, krepek carrot, Kravia. So yang warna oranye, saya masa saya buat show tu saya makan. So tokennya selamat diijab kabulkan, I think last week ke last few days. So di Jabatan Agama Islam Kuala Lumpur. Alhamdulillah, tahniah Puan Nurul. Sekarang dia dah bergelar status sebagai Puan. Tahniah diucapkan dan selamat pengantin baru. Semoga
kekal hingga ke anak cucu. Wow, I'm so happy for you, Puan Nurul. Sekarang kita dah boleh panggil dia Puan Nurul. Okay, bila kita bercakap tentang kehidupan kita, okay, sebelum kita buat craft tu, kita nak bercerita sikit lah tentang kehidupan kita sekarang ni, tentang bersyukur. Okay, salah seorang sahabat saya itu Coach Saiful, dia pernah buat live dan bercerita tentang kehidupan manusia, bukan kehidupan, ialah orang-orang dekat Malaysia sekarang ni. Saya sendiri sebagai seorang lay counselor untuk membantu usahawan, untuk membantu mereka di luar sana. So saya lebih, saya punya skop lebih kepada wanita. So tugas saya sebagai lay counselor, certified lay counselor, kami banyak membantu menjadi pendengar, ataupun kalau zaman-zaman sekolah dulu persatuan ke kelab rakan sebaya, macam itulah. So kita akan mendengar luahan kawan-kawan kita. Patient tu kita anggap kawan, kalau kita anggap satu barrier, dia patient, kita pendengar. So nanti kadang-kadang mereka akan rasa insecure, ataupun mereka akan rasa ada gap. So bila kita dipanggil untuk membantu sahabat-sahabat kita di luar sana, saya dengan tim saya jadi kawan mereka. So baru-baru ni saya dapat satu kes di mana ini melalui kawan saya yang lain lah. So di mana usahawan tu dia seorang peniaga. So bila diumumkan tentang lockdown tu, automatically dia rasa trauma dan dia rasa takut. So kawan saya ditanya macam mana nak buat dengan housemate dia. Dia stres dan juga mungkin ke arah depression. So bila depression ni, dia tak tahu nak buat apa. Sebagai roommate pun risau juga, sebab apa, dia dah sampai tahap macam nak kata dia mengamuk, dia ketuk kepala dia. So saya jadi macam ni dah kes serius. So mungkin salah satu sebab kenapa dia jadi sampai tahap tu adalah kerana mungkin dia memendam. So dia banyak memendam. So dia memendam sekejap sebab berpeluh petang ni. Terima kasih. Segar. Ni bunga. Bunga baru tanam, dia baru baja ni. Baru baja, ada bling-bling lagi. Taklah baju ni, bunga ni, brooch ni, saya buat satu set dengan baju dia. Baju dia saya tak pakai lah. Tengoklah minggu akan datang mungkin saya akan pakai satu set dengan baju dia. Ni brooch ni saya pakai kat sini, rasa macam feeling sini manik. Okay, back to Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, back to kita punya cerita pasal tadi sahabat saya punya roommate. So dia mengalami depression. So dia tanya, boleh tak kalau saya bercakap dengan dia. Okay, orang yang tengah depression, kalau kita bagi nasihat, kalau kita bercakap, dia tak makan saman ataupun dia tak dengar, dia akan yelah sebab dia dalam dunia dia kan, dia rasa macam marah, macam-macam serabut dia punya perasaan tu. So apa yang saya sarankan kepada dia adalah berjumpa dengan doktor dulu, MO ataupun pergi klinik biasa dulu. Kalau dia ada seseorang yang boleh kawan dia tu percayai, mungkin dia boleh luahkan. Kalau rasa macam tak boleh, kita ada beberapa cara. Contohnya kita ada lay counselor, kita ada befriend, kita ada beberapa NGO yang boleh jadi kawan untuk mendengar. Khabar baik Pu macam mana? Sihat-sihat ke semua? Thank you kawan-kawan yang kat luar sana. Jangan lupa share, okay? Thank you so much for your support. Saya rasa bersyukur sangat. Sebab saya mempunyai rakan-rakan ataupun circle yang positif. Bila kita cakap pasal tadi tentang sahabat saya, so pendekatan kami adalah nak pergi, kita tak boleh nak pergi. Kalau cakap telefon pun berbeza kalau sebab bukan dia yang call kita, ni dirujuk oleh sahabat. So saya sarankan kawan saya tu untuk pergi rujuk dengan pihak doktor lah, sebab dia dah sampai ketuk-ketuk kepala, sebab benda tu dah jadi agak serius takut dia mencederakan diri sendiri. Sebab kalau orang yang depression ni, dia ada ketika yang dia tak sedar apa yang dia buat. So bila dia tak sedar buat, mungkin dia akan ambil gunting, dia akan corik ke ataupun dia akan cucuk-cucuk lah, dia rasa macam
ada bisikan-bisikan halus. Jangan sampai tahap tu, itu boleh menyebabkan kita panggil mental illness. So sebelum dia menjadi lebih teruk, ada baiknya kita dapatkan rawatan ataupun cari kawan-kawan yang boleh dipercayai. Dan saya cakap dengan kawan saya ni sebagai housemate, cuba apa orang kata, slowly bercakap dengan dia dan jangan dalam keadaan marah. Dan kalau dia apa orang kata, macam meronta-ronta, kalau untuk agama Islam kita istighfar dan kita baca doa lah agar dia boleh tone down, dan ataupun kita sebut ya Latif ya Latif ya Latif 40 kali. Setiap 10 kali ya Latif ya Latif ya Latif tu 10 kali sebut nama dia untuk dia lembutkan. Okey, makna ya Latif adalah makin kurus. Mana ada tudung kot, tudung tadi tak on point tudung. Okey. So ataupun lagi satu ialah you berzikir ataupun apa orang kata, cuba bercakap dengan dia. Okey, macam saya katakan tadi, sahabat saya Coach Farhan, apa yang dikongsi tentang bersyukur adalah, okey, saya ada ambil sedikit saya minta izin beliau untuk berkongsi tentang perkongsian tentang syukur. Syukur tu ataupun kita panggil terima kasih, ataupun kalau English dia gratitude ataupun apa bahasa masa ni pula tak ingat kan. Maknanya macam be grateful lah, bersyukur, alhamdulillah. Okay, so bila kita bersyukur dengan setiap apa yang kita lakukan, kita akan rasa lebih tenang. Okay, setiap apa yang berlaku, negatif ataupun positif, pasti ada hikmahnya. So kita bersangka baik dengan apa yang kita berlaku. So macam saya sendiri, saya memang terkesan dengan COVID since last year. Dah setahun lebih daripada last year sampai tahun ni memang kami sebagai trainers ataupun kita yang buat services memang terkesan dengan apa yang berlaku. Yang servis makeup, mak andam, servis jahitan, servis spa, ramai yang terkesan. Saya memang rasa kesian sangat, tapi kita nak buat macam mana? Setiap apa yang berlaku tu semua pasti ada hikmahnya. Okey, kalau kehidupan kita, saya mohon sangat jangan bandingkan kehidupan anda dengan orang lain. Sebab apa? Bila you all buat bandingkan kehidupan dengan orang lain, you all tak bersyukur. Okey, setiap pagi bangun tidur, kalau bagi agama Islam ucaplah alhamdulillah. Kalau bangsa-bangsa lain mungkin bersyukurlah dengan cara you all agama you all tuntut. Dia tak kira agama apa pun, mesti dia akan suruh you all bersyukur walau apa pun terjadi. Okay, alright, hidup jangan bandingkan. Percaya bahawa apa yang terjadi kat kita, memang kadang-kadang ada kalanya kita nak kehidupan seseorang tu, kita nak hidup macam mereka. Yes, be thankful. So kita nak hidup macam mereka, tapi you all pun tak tahu ada orang lain nak cuba hidup macam kita. So macam saya sendiri, ada juga beberapa sahabat kita yang apa orang kata, stalk. Saya pernah 3 ke 4 tahun sudah orang stalk saya dekat rumah, daripada rumah sampailah saya ke lokasi-lokasi. Saya tak tahu apa tujuan dia stalk saya, mungkin nak kata famous tak famous, tapi mungkin ada orang berdengki, kita tak tahu, ataupun dia memang nak menjaga saya, bodyguard yang bukan saya upah, mungkin orang lain upah, saya tak tahu. Tapi kehidupan saya menjadi tenang. I mean, kita tak tahu ketika itu, tapi bila dah a few months tu, baru saya tahu ada orang stalk saya dan ikut saya di mana saya pergi. Saya tak buat report polis, tapi saya berserah pada Allah. Okay, saya cakap ini semua kalau dia nak buat jahat dengan saya, Allah ada dengan saya dan akan melindungi. Tapi alhamdulillah sampai sekarang dia tak buat apa-apa, dan saya bersyukurlah. Mungkin saya beranggapan bahawa orang yang stalk saya tu adalah bodyguard yang dihantar oleh somebody yang tak tahulah, mungkin nak jaga saya keselamatan. Sebab daripada rumah sampailah ke lokasi, saya jumpa customer ke, saya pergi office ke, saya pergi meeting sana meeting sini. So mungkin dia nak menjaga saya. Alhamdulillah, kita look on a positive side lah. So sahabat saya juga ada bercerita, stalker, tantang korang kot yang stalk saya. So nak kata famous tak famous, tapi itulah
kita ni dijaga oleh Tuhan kita kan. So kita kalau apa kita buat benda baik lah yang akan datang, fikir yang baik-baik. Okey, yang saya nak cerita tentang sahabat saya, dia kata dekat 5 jari ni. 5 jari ni saya seronok bila dia menceritakan tentang kesyukuran, iaitu alhamdulillah. Kita dalam Islam kita akan sebut alhamdulillah lepas kita bersyukur dengan apa yang kita dapat. Contohnya kita dapat hadiah. Dapat hadiah memanglah seronok kan. Lepas tu mesti kita cakap alhamdulillah rezeki aku, ataupun kita dapat duit lebih, ataupun beri kesihatan, itu pun kita perlu bersyukur. Jangan kata duit saja rezeki ataupun bersyukur dengan duit saja, malah mendapat kawan-kawan sekeliling ataupun keluarga yang positif, itu juga kita perlu bersyukur. Okey, yang saya kata 5 jari, kalau kita tengok ada 5. Alif, ha, alif, lam, mim, ha, dal. Itulah dia, alif, ha, mim. Alif. 10 kali alhamdulillah lah. Alif, lam, ha, mim, dal. Alhamdulillah, kalian sebut alhamdulillah. So kita bersyukur dengan kita punya jari ni pun. Waalaikumsalam Kak Rom, sihat-sihat, alhamdulillah sihat tu yang kita hari ni kita menggunakan purple. Sini purple lain, sini purple lain. Dekat tangan dia color lain pula. Dia ada bunga ni, tapi sebabkan gelap kan, bunga dia sebati dengan baju dia warna hitam. So bila kita bercakap tentang tangan kita ni merupakan adalah 99 nama Allah. Nampak cantik tak kejadian dia? So kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Alright, so kita kembali kepada cerita kita dah dekat 15 minit. Kita bebel tentang bersyukur. Sebab apa? Minggu depan saya akan bertugas sebagai lay counselor. Dan sekali lagi saya ingin beritahu, saya adalah certified lay counselor. Kalau kita nak jadi lay counselor ni bukan sembarangan ya kawan-kawan. Sebab apa? Bila berdepan dengan masyarakat, komuniti atau manusia yang lain, individu yang lain, you all kena perlu ada bahasa dia, bukan bahasa pasar, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Jawa, bukan, dia adalah bahasa badan yang perlu kita belajar, dan juga cara-cara untuk kita berdepan dengan mereka yang bermasalah. Kita bukanlah kata yalah bermasalah lah, bahasa straightforward dia, bukanlah kita tak ada kiasan-kiasan. Dengan cara saya biar straightforward. Alright, so hari ni saya akan berkongsi tentang bunga kristal. Okay, bila kita bercakap tentang bunga kristal, macam saya katakan tadi, hari ni kita tak guna jarum dengan benang. Hari ni jarum dengan benang off, tapi saya on untuk live dengan you all. Okay, alright, mungkin kita boleh tengok kepada kamera kita lagi satu, kita ada bahan-bahannya. Okay, anyway, jangan lupa share kita punya live hari ini. Semoga dengan apa yang saya berkongsi ni dapat memberi manfaat. Lagi satu, you all boleh try buat benda ni semua dekat rumah. Okay, mungkin ada barang yang ada di rumah, mungkin ada yang tiada, tapi tak apa, insyaAllah. Kalau nak dapatkan barang-barang tu boleh contact saya. Tengok kalau saya ada dia punya barang-barang, insyaAllah saya akan share dengan you all. Kalau tak ada, kita kena cari kat Shopee lah, itulah yang terbaik, ataupun nak cari kat Shopee terus pun boleh juga. Okay, jangan lupa kongsi-kongsi. Sebelum saya lupa, 19 hari bulan ni saya dengan tim saya akan mengadakan kelas, sebab ramai yang mengatakan bahawa ramai yang tak tahu gunakan Zoom. Kita nak buka peluang kepada wanita sahaja, wanita-wanita tentang penggunaan Zoom. Sebab apa? Saya tahu kita ada trainer, macam saya sendiri, saya ada team, saya ada di bawah Molins, di bawah Molins kita ada beberapa trainers yang mengajar menggunakan menggunakan Zoom. Okay, Zoom untuk mengajar, ataupun you all nak belajar cara guna Zoom pun boleh juga. 19 hari bulan, tapi tunggu nanti kita keluar iklan. Okay, untuk dalam grup saya, dalam WhatsApp grup saya,
Terima kasih bagi kepada mereka yang join kita punya WhatsApp group. So mungkin kita akan share WhatsApp group kalau siapa yang berminat untuk join kita punya WhatsApp group. Kebanyakannya adalah perempuan dan kita banyak berkongsi tentang ilmu-ilmu dan juga aura positif yang kita akan berikan kepada usahawan-usahawan ataupun wanita-wanita dalam grup kita. So ada yang aktif, ada yang pasif, tu tak jadi masalah. Kita masing-masing tak kenal each other tapi dalam grup tu kita memperkenalkan diri, apakah seni kemahiran yang dibuat. Okey, ni masuk dalam WhatsApp group saya akan bagi e-book percuma jahitan manik. So buku yang pertama adalah buku jahitan manik. Okay, tapi hari ni kita tak buat jahit manik tapi kita ada manik dengan kita. Alright, so jom kita berkenalan dengan apa yang ada dengan saya. Okay, alright, first kali dah tentulah kita ada manik-manik. Okay, nampak ini adalah manik, so ini adalah kristal ni semua adalah kristal kecuali yang ini. Yang ini adalah manik bulat. Okay, manik bulat. Nampak mana ke dia kamera? Belah sini. Saya bertukar dia punya tu kan, jadi dah tak tahu kamera kanan ke kiri. Alright, so ini adalah kristal warna brown donut. Yang ni round. Yang ini kristal nama dia adalah pagoda. Okay, ni pagoda. Yang ini kristal juga, tak tahulah nama dia apa, lubang dia kat sini. Alright, so this is ni pun bukan kristal. Yang ini adalah manik bulat tapi saiz dia besar. Okay, ini manik bulat saiz dia besar. Yang ini kristal juga dan ini adalah mutiara lah. Yang ini saiz dia I think 3mm manik bulat. Okay, dia transparent. Dia ataupun kalau bahasa dia dipanggil AB color atau kalau bahasa layman adalah rainbow. Okay, sebab dia color-color macam ni. Okay, dia bukan single color, dia ada kilat-kilat, dia tak tahulah nampak ke tidak. Okay, nanti you all boleh tengok lah kalau AB color dia ada texture rainbow dia tu. Okay, ini adalah bahan-bahan manik yang akan digunakan. Dah tentulah gunting. Okay, gunting, jangan guna gunting yang untuk jahit material, apa tu? Jahit kain. Guna gunting kertas boleh ataupun gunting yang untuk buat craft tangan lah. Okay, ini adalah gunting yang berbeza. So, kita ada dawai. Dawai ni yang dawai halus ni. You all boleh juga pakai dawai yang sebenarnya saya tak ada stok dawai tu. Okay, saya tunjuklah sikit. Dawai yang ini Okay, kalau you all nampak dawai yang ni. Okay, ni Kalau you all ada dawai ni pun boleh digunakan tapi dia agak kasar sikit lah sebab dawai yang saya gunakan ini. Okay, sekejap saya keluarkan. Alright, so dawai yang saya gunakan ni halus, sangat-sangat halus. So dia memang mudah patah, berhati-hati dan kalau saya bekerja dengan dawai ni, saya tak perlu pakai pelayar. Kalau dawai yang ini sebenarnya stok dah habis. Saya nak tunjuk pun tak ada. So tapi ini yang dah jadi bunga lah. So dawai yang ini kita perlukan pelayar. Tapi kalau yang ini tak perlu. Okay, ini adalah hiasan-hiasan dia lah. Sama ada you nak pakai organza ke, nak pakai ribbon pun boleh. Okay, dengan saya hari ni saya nak pakai ini sajalah. Alright. So size apa tu? Untuk apa? Saiz dawai ke atau saiz manik-maniknya? Kalau manik-manik ni saiz terpulang sebab benda ni saya nak buat jenis yang kecil. So kalau tengok dekat kita punya poster saya tu, saya punya bunga tu nampak besar sebab yelah kita penuhkan dekat poster tu. Tapi kali ni saya nak buat khas untuk boleh diletakkan pada brooch, boleh diletakkan atas hantaran pun boleh. Okay, tapi sebabkan masa kita ada hanya sejam, so kita akan buat yang version kecil lah. Tapi boleh dikembangkan. Okay, macam biasalah kita akan buat yang basic dulu. Saiz dawai ni dia macam saiz dawai macam-macam jenis. Okay, kalau you all pakai yang ni halus punya, saya tak ingat ni saiz apa tapi dia sini satu saiz saja. Yang ini saiz 28, 26 should be okay. Okay, dawai ni ni bukan dawai bunga yang warna putih atau warna green tu. Okay, yang ini dia ada kelembutan dia tapi kalau you nak pakai saiz 26 pun boleh, 26 atau 28. 30 dia lembut. Saya tak galakkan 30 sebab nanti dia kita nak lentur dia agak sukar lah. Okay. Alright, so first kali ni dawai ni dia memang jual dalam keadaan begini. Dia banyak lagi lah dia punya spiral dia tu kan. So biasanya kita akan
tarik mana ke dia punya hujung tu, kalau saya nak buat pattern dia, okay, saya tunjuklah sikit Oops, sangkutlah pula kan. Okay, inilah lebih kurang yang kita akan buat, nampak tak? Okay, kalau dalam kamera tak berapa nampak sebab putih-putih kan. Okay, alright, so kalau kat sini nampak tak? Okay, nampak tak? Ni ada kristal. Ni tambahan sebenarnya, yang kita nak buat ni adalah utama dia. Yang utama dia adalah yang ini. Okay. Oh, okay. Kalau kamera ni, okay, you nampak tak? Okay. Inilah dia kita akan buat. Okay. Kita akan buat yang basic je dulu. So, daripada basic tu, you all boleh olahkan kepada yang lebih besar. Nanti saya akan tunjuk Alright, open contoh ke bang. Okay, alright. First kali saya akan potong dawai ni. Sekejap, mana ke dia? Okay, ini hujung dia. Okay, ini hujung dia. Okay, kita ketepikan dulu hujung dia. Biasanya saya akan ambil, tengoklah, tidaklah sebab saya tak nak semak-semak. Kita nak buat dia punya, okay, menggunakan manik ni dululah, manik warna hijau. Hari ni kita punya bunga warna hijau dengan warna brown. Okay. Alright, so saya nak tunjuk kat you all mana ke gunting. Okay. Dalam panjang ni dalam 1 jengkal kot. Okay lah, boleh lah, lebih kurang 1 jengkal lah kot. Ini cara klasik Alright, yang hiasan-hiasan ni saya letak ke tepi dulu. So saya akan masukkan, saya masukkan ni lah. Okay, saya masukkan sebiji. Ke tengah sikit, okay, nampak kan? Okay. Okay, sebiji saya akan pusingkan dia. Okay, macam ni. Nampak ni? Dawai dia halus halus tu yang tak berapa nampak sangat tu. Dan saya pusing. 1, 2. 2 kali cukup. Nanti dia ikat macam tu. Okay, nampak Okay, dia terikat. Lepas tu kita masukkan lagi sebiji. Dan kita pusing lagi sekali. Okay. Okay. 2. Ni kita kemaskan bahagian sini. Ni kita dah buat basic dulu tau. Kita buat dia punya hiasan-hiasan. Benda ni semua berdasarkan creativity you all. So, kalau pakai dawai yang besar ni, you all pun boleh buat juga teknik ni. Tapi hari ni saya akan pakai yang dawai yang kecil. Okay. Saja benda boleh diolah. Okay, right. Okay, dah ada 3 kat sini. Nampak tak? Okay. So, saya akan buat beberapa dulu. Alright, so hiasan dia pada hari ini ni. Okay. Lepas tu saya ambil lagi. Sebenarnya biasanya saya akan potong. Dah siap tapi tak apa. Dawai ni you all boleh beli dekat kedai, kedai jual-jual kain pula, peralatan jahitan dan juga barang-barang kahwin lah, selalunya ada lah. Bunga ni pula, dawai ni banyak boleh dapat. So benda ni simple je. Ramai yang tak tahu dawai ni untuk apa. Ni lah dia untuk benda-benda halus. Kalau benda-benda jahitan halus, bukan benda halus. Sorry, salah bahasa, nanti orang ingat dah pula benda halus buat seni halus. Okay. Alright, so kita akan buat. So ini adalah antara hiasan tepi dia lah. Benda ni simple, you all boleh buat dengan anak-anak. So apa yang saya buat setakat ni semua adalah berdasarkan apa yang you all boleh buat di rumah bersama anak-anak. Okay, yang ini adalah satu design yang kita buat. Kejap berpuluh-puluh. Kawasan you all hujan tak? Kawasan I hujan? Hujan lebat. Okay, ini yang pertama. Okay, yang kedua kita nak buat ni. Ni sebagai salah satu hiasan. Okay, saya akan tarik lagi mana ke dia. Okay. Okay. Ini dia ada lubang dia terus masuk terus masuk daripada sini sampai ke sini. So kita masukkan, kita masukkan. Okay. Nampak Nampak ni? Kita masukkan. Okay, nampak? Ni kita pusingkan dia. Nampak?
Okay. Kalau nak pakai plier pun boleh, tapi saya tak galakkan sebab ini terlampau halus. Bila terlampau halus nanti dia patah. So lipat dengan tangan je. Okay, nampak? So benda ni semua adalah creativity you all lah. Okay, ni kita dah buat. Kita buat lagi satu. Oh, lagi satu. Saya juga bersyukur sebab saya dapat on air hari ini dengan you all. Alhamdulillah. Walaupun ada segmen yang saya tengah sedih, ada segmen yang saya tengah marah, tapi tetap juga saya berada di sini bersama you all. Okay. Alright, so ini saya dah buat 2. Okay, saya nak ajar untuk buat yang ni pula. Okay. Untuk pagoda ni kita nak buat bunga dia. That's the main flowers. Okay. Dah hilang pula dia punya ni sekejap Okay. Dia sebab sambil bebel sambil buat benda ni kan. So jadi dia tak nampak mana dia punya bahagian lawan itu. Okay. Untuk buat ni biasanya saya akan masukkan sedikit pula. Masukkan sebiji ni saya gunakan ni. Nak guna ni pun boleh, nak guna Allah. Nak guna ni boleh. Nak guna ni pun boleh, okey? Terpulang pada anda lah mana satu yang anda nak buat, tapi saya nak guna yang ni. Alright. Okey, kalau ada apa-apa soalan bolehlah tanya. Bolehlah tanya, okey macam ni. Saya pusing-pusingkan dia juga. Okey. Right. Ni, nampak? Dah ni. Kecil je, halus je. Lagi halus sebenarnya lagi orang kata lagi delicate, lagi tinggi harganya. Okey, dan masukkan je. Okey. Saya masukkan je. Again. Ni kita dah buat awal tadi. Okey, kita dah buat dan kita masukkan dalam lubang ni. Terpulanglah kalau you nak pakai yang di bahagian sini pun boleh. Okay, saya suka bahagian sini. Material yang digunakan juga adalah bergantung kepada anda. Okay, you all nak pakai material apa pun boleh. 1. Okay, bahan-bahan yang digunakan, warna yang digunakan terpulang pada anda. Okay, you nak guna warna merah boleh, biru boleh. Oh, last week saya kata nak buat hamper tak untuk this week, tapi tak ada permintaan pun. So ada permintaan untuk buat bunga kristal. So di sinilah kita buat bunga kristal, okay? Alright, so ini adalah beberapa rekaan yang akan kita buat. Saya akan buat ni lagi satu. Warna biasanya, okay, katalah you all tak nak pakai pagoda ni, katalah tak nak pakai jenis pagoda ni, tak nak pakai pagoda, pakai manik akrilik ataupun manik kristal yang lain pun boleh, tak jadi masalah. Kita dalam seni kreatif ni apa saja boleh digunakan. Gunakan bahan yang ada dan mudah didapati. Okay, alright. So setakat ni okey ke ilmu-ilmu yang saya kongsi ni, adakah ia membantu anda? Kalau ia membantu anda, alhamdulillah. Kalau tak membantu anda, tak apalah. Kongsikan je lah, mungkin boleh digunakan untuk benda lain. Okay. Sorry lah tadi kita bebel sikit pasal kesyukuran sebab ramai yang terlepas pandang. So doakan juga kepada rakan-rakan frontliner sebab family saya ramai yang frontliner. So mereka sangat-sangat penat. So kita pun kenalah jaga kesihatan. Oh, kepada kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat atau sahabat punya spouse atau sahabat punya family ada yang terkena COVID, dan saya juga mewakili Ratu Manik mengucapkan
syafakallah atau syafakilah untuk mereka supaya cepat sembuh dan boleh lakukan aktiviti seperti sedia kala. Alright, so saya kita nak buat bunga dah, katalah kita dah buat banyak ni, saya tak buat banyak lah. Okay, sebelum ni saya ada buat sikit-sikit ni. So sekarang ni kita dah buat dia punya arrangement. So kita dah buat arrangement dia punya kondimen dia. Kondimen dia kita dah buat awal sikit saya buat. So sekarang ni kita nak gabungkan untuk kita buat bunga ni. Okay, alright. So saya ada 2. Dia macam nak buat kuntuman bunga, 1 kuntum, 2 kuntum. Kita tengoklah, kita gabungkan dia. Okay. Nampak ni, ini akan jadi main tau. Ini akan jadi main colour. Yang ini bukan toyol warna hijau dengan warna putih. Alright, so kita gabungkan konon-konon ni macam a bouquet of flowers lah. A bouquet of flowers pun. You all nak belajar tak buat decoration bouquet flowers? Mungkin saya boleh ajak usahawan yang pakar dalam bidang flowers arrangement. Kalau nak bolehlah nanti kita bawa nanti kan. Apa salahnya kita belajar ilmu lain untuk mungkin kita boleh gunakan untuk diri kita. Sebab sekarang ni ramai yang saya tengok orang duk beli daun dekat Eco. Mungkin kita boleh daun-daun bunga-bunga kat Eco, not bad juga Okay, untuk pengetahuan you all, ni sekadar berkongsi Blusher saya ni, bukan foundation lah. Blusher saya beli kat kedai RM2. Aku saja test nak tengok okey ke tak. Kelas kau, walaupun harga RM2.10, nampaklah juga konon-konon pipi tu cengkung. Kat kedai RM2 tau. So pandai-pandailah you all berjimat di saat-saat sebegini kan. Allah Akbar. Okay, alright. So kita dah gabungkan semua ni. Saya buat dalam 2, 4, 6, 8, 10. 10 kuntum. Konon-konon lah ni kuntuman bunga, okay. Nak buat banyak pun boleh, nak buat sikit pun tak apa. Yang ni kita nak buat, saya nak tunjuk yang basic lah. Okay. Alright, so kita akan gulungkan dia. Okay. Nampak ni. Okay. Nampak kan? Saya gulung dia untuk digabungkan. Alright. Tak apa, ada tinggi ada rendah tak apa. It's okay, tak semestinya ni. Kita yang buat dia, alright? Okay. Nanti kita akan panggil yang pakar lah, bukan saya Saya mungkin pakar dalam bidang lain. So nanti kita akan ajak ataupun kita jemput. Cocok pula ni. Kita akan jemput mereka yang pakar untuk buat flowers arrangement daripada kedai RM2. RM2 seposen. Kalau katalah pakar tu tak dapat nak hadir, nampak gayanya saya lah kena jadi pakar. Okay, alright. So ini adalah mainnya. Okay, ni kita letak dulu. Jadikan baru kita arrange. Lepas tu kita akan buat dia punya tu. Dah macam ni, macam lebih kurang flower arrangement, kita buat bawah sikit. Okay, nampak ni? So ini bahagian atas, so kita buat bawah dia sikit. Okay, nampak tak? Tak apa, kita jangan terlampau dekatkan dia. Kita akan push. Aduh, cucuk tu kena berhati-hati. Kita cucuk, kita pusing-pusingkan dia. Yang ini kita buat satu persatu. Dan kita masukkan. Nak tinggi sikit pun boleh. Dan kita ni. Yang ini you all jangan letak sekali lepas tu gulung sekali tau. Yang ni gulung satu persatu. Supaya kita boleh adjust dan nampak cantik mana kita nak. Okay, sini dah. So mungkin kita nak buat bahagian sini atas sikit pun boleh. Okay, kita pusing lagi. So okay, maknanya kita try to bawa flower arrangement kedai RM2. Kedai RM2. Lepas tu pada tu, okay nampak ni, kita akan buatkan dia macam ni. Just a simple decoration. Tinggi sikit, so kita pusing ni. So yang ni nak buat pokok pun boleh, tapi tak adalah, saya tak adalah ajar pokok hari ni. Kalau nak buat pokok dengan teknik begini, you all kena pakai dawai ni lah. Dawai yang besar sikit lah, yang ni halus now. Ini buat decoration memang cantik. Saya dulu masa buat zaman-zaman buat hantaran, saya banyak pakai ni. Dia ada 3 colour. Satu warna silver, dawai ni ada satu warna silver, satu warna gold, satu warna bronze. Okay, alright. So kejap, mana kita tengok mana yang rasa macam tak cukup dan kita tambah.
You tahu tak, you ni mendapat permintaan tinggi kalau musim-musim orang kahwin. Tapi sekarang orang kahwin simple je. Alright, so ini adalah yang bahagian nombor 2. Okay, ini kita boleh adjust lah nanti. Kalau katalah kita perlu, then kita boleh add on nanti. Teacher yang buatkan ni, takut keras tangan. Saya buat benda lah tu kata. Saya pernah cuba hias bunga. Kalau dulu-dulu kan mak-mak ni kan dia suka beli dekat jalan tar sebelum raya, pergi beli bunga banyak dulu kalau kat jalan tar, dekat jalan belakang tu, ataupun kalau rasa feeling ada duit sikit pergilah SSF. So mak saya dia rajin membeli. Dia pun suruhlah anak anda yang inilah buat arrange bunga. Sekali pandang okey lah, ingatkan apa orang kata macam hiasan tu cantik lah menjadinya. Lagi sekali pandang aku tengok dah macam sampah. Memang bukan talent saya untuk buat untuk buat decoration bunga artificial. Kalau bunga fresh flowers insyaAllah boleh, sebab apa? Seburuk bukanlah kata buruk, setak cantik mana pun you all decorate, kalau fresh flowers automatically dia akan jadi cantik. Kalau artificial flowers, itu saya memang respect lah. Artificial flowers, kalau siapa yang buat dia jadi cantik, memang tangan seni. So saya memang tak ada talent untuk buat hiasan bunga. Tapi kalau katalah tak ada orang juga, matilah nak, aku kena buat Okay, alright, so kita ada lagi satu kat sini ya. So mungkin kita boleh gabungkan kat mana sini kot. Okay, right. Benda lagi kecil ni sebenarnya lagi rumit. Lagi kecil lagi rumit. Okay, right. So kita adalah bahagian atas dengan bahagian bawah, right. Lepas tu yang kita buat ni tadi ni, yang menggunakan ni kita bolehlah add on. Bagi dia panjang sikit pun boleh. Oh, saya nak, okay, boleh kot. Okay, alright. Tinggikan dia sikit pun boleh. Atau kita nak buatkan dia macam ni pun boleh, tak apa, kita tinggikan dia. Yang ni besar-besar ni, kita tinggikan dia. Kita pusingkan dia. Okey, kepada kawan-kawan yang mengalami bukanlah kata masalah, dugaan ni. So jika ada yang memerlukan contohnya makanan seharian seperti beras, ataupun mungkin susu, mungkin gula, boleh kontak dengan saya InsyaAllah apa yang kita ada kita kongsikanlah. Saya mungkin tak banyak lah yang kita boleh bagi, tapi bolehlah. So kalau ada kawan-kawan yang memerlukan, insyaAllah kita cuba berkongsi apa yang ada. Kita boleh berkongsi. So mungkin tak banyak tapi bolehlah. Okay, ini dah 2. Ini saya buat lagi satu, mungkin kita pendekkan dia sikit sebab dia punya tali ni pendek. Tali pula dia punya tu. Tapi tak apa, kita buat dia kan, pendek ke panjang ke mesti cantik punya. Yang penting confident. Anyway guys, you all ada masuk tu tak? Pencarian Nona tu ada saya kongsi dekat Facebook. Pencarian Nona Superwoman. Ada yang masuk tak? Kalau tak ada siapa masuk, cepat-cepat masuk, cuba je. Kita tak tahu. Memanglah kalau masa saya mula saya tengok dia punya pemenang-pemenang award last year dengan last 2 years. Alahai, siapalah saya, semuanya bisnes besar, pangkat besar-besar. Kita ni tak ada apa, tapi di atas sokongan kawan-kawan, cuba. So siapa yang nak join sila join tau, nanti cari pencarian Nona. Okay, alright, so kita dah siapkan dah. Just a very simple, nampak ni. Okay, ini. So yang ini kita adjust je lah nanti, sebab apa, benda-benda belum siap lagi kan. So bunga kristal ni sikit saja, kecil saja. So you all nak buat lagi banyak tak jadi masalah. So dia akan, kenapa saya makin hilang daripada kamera kan. Okay, alright, so kita buat ni, ini adalah basic. So you all boleh tambah apa yang you all nak tambah. So okay, nampak tak? Okay, ini adalah bunga yang sangat-sangat basic you all boleh gunakan. So untuk bahagian belakang ni, okay, kalau ada floral tape kita boleh floral tape, lepas tu kita boleh buat lingkaran. Saya terlupa nak beli floral tape. Floral tape yang saya ada sekarang ni semua dah
dah rapuh. Dah rapuh sebab dah lama dah tak buat kerja-kerja kahwin ni kan. So apa yang you all boleh buat adalah boleh gunakan floral tape, pusing-pusing. Kalau tak pun tak apa. Apa yang you all boleh buat adalah hanya buat lipatan dia. Sekejap dia agak apa ni sikit. Okay. Lipatkan dia. Okay. Yang ni you all kena guna apa ni lah, payah. Tak apa, nanti kita akan buat yang kemas-kemaskan dia. So dah boleh jadi satu brooch. The decoration you all boleh buat macam ni pun boleh. You all boleh buat macam ni pun boleh. Okay. So ini adalah kekurangan pada anda. Benda ni simple saja. So yang ini you all boleh gunakan untuk brooch. Okay, ataupun boleh dibuat untuk diletakkan pada okay, kalau brooch nampak ke? Okay, katalah warna hitam. So nampak kan? Ini contoh je lah, contoh. Ni tak siap lagi tapi lebih kurang apa yang kita boleh decorate dia, sama ada kita nak buat dia bulat ataupun kita nak buat di bahagian yang apa orang kata one side saja pun boleh juga. And then kita akan lekatkan dia punya mana ke? Dia punya, katalah kalau you all nak kemas, you all nak bubur ni tak cantik mana? Saya punya brooch, belakang brooch. Oh masa ni dah tak ada ya. Dia magic. Padahal saya dah letak dah kat sini ni. Dia masa ni dia tak jumpa. Tak tahu dia kat mana. Okay, alright, tak apa. So katalah you all nak buat macam ni sahaja pun dah cukup, dah memadai. Kalau katalah you all nak buat gabungan menggunakan organza pun boleh juga. Okay, saya nak tunjuk daripada hasil ni. Sebenarnya banyak gambar, nanti saya akan share dalam Facebook. Dalam Facebook Ratu Manik. Bunga kristal ni yang sebelum ni saya buat. Okay, yang ada dengan saya adalah yang ini Lihat, ini adalah kristal macam saya tunjuk tadi ni. Yang ini dawai dia berwarna gold. So berwarna gold dalam kamera tak berapa nampak sangat tapi dia berwarna gold. So saya gabungkan yang ini warna biru, dia punya dawai warna gold. Dia punya kristal warna putih. Kalau real life putih ni dia nampak tak nampak macam tu. Nampak tak nampak. So bila nampak tak nampak tu dia ada pantulan. Okay, ni bukan warna AB, ni warna biasa. Okay, alright. So ini adalah dia punya kristal. So saya gabungkan dengan organza warna peach. Okay, warna peach dan juga kain net. Kain net ni mudah aja. Okay, ni you buat macam ni. Okay, so ini satu design. Yang ini juga kristal. Yang ini berat Yang ini berat. So yang ini boleh diletakkan pada hantaran. So okay, jap, dia ada tersangkut kat sini. So ini adalah kristal berbentuk eye drop. Okay, ni adalah eye drop. So saya jadikan buat petal. So you all boleh ni lah, adjust dia sikit. So you nak kembangkan dia ke apa. Okay. So ni dawai ni adalah berbeza. Dawai yang saya gunakan adalah 26 ataupun 28. Kebiasaannya saya pakai 26. 26 kena pakai plier. Okay, jangan pakai dia kalau dawai ni lagi besar nombor dia, lagi halus. So maknanya saiz yang standard pakai 26, 24, 26, 28. 28 pun kira lembut jugalah. 30 tu sangat lembut. Saya tak galakkan lah kalau saiz 30 tu. Nanti cepat patah. Okay. Alright, so yang ni saya gabungkan dengan organza. Organza ni saiz 3 inci. Betul, 3 inci. Lebih kurang lah 3 inci. So saya buat ribbon dan saya ikat di bahagian belakang. Okay, ini adalah sebabkan saya buat hantaran. So biar ada orang kata ada sesuatu untuk diletakkan pada bunga-bunga hantaran tu lah. Okay, alright. So ini adalah salah satu bunga kristal yang nak pakai kat brooch tak mungkin lah kot kan. Sebesar-besar alam. Tapi kalau untuk avant-garde, untuk hiasan, untuk fashion show ke apa ke, mungkin kita boleh gunakan. Okay. Alright. Sekejap. Yang ni tak cantik pula Kita buat potong sikit lah. Okay. Yang ini saya jual dulu, yang warna hijau ni, saya jual satu bunga RM18. Masa tu lah, time tu tak tahulah kristal ni dah berapa harga dia sekarang kan. Yang ni that was 10 years ago, 8 years ago lah. Okay, ni satu. Okay, lagi satu saya nak tunjuk kat you all. Saya ada dengan saya adalah yang ni. Okay, yang ni juga adalah bunga kristal. Bunga kristal
yang dia ada bercorak macam ni. So yang ini kita perlukan gam. Okay, untuk buat bunga ni dia perlukan gam lah untuk orang kata tegakkan dia. Bila kita bawah dia tu ada ada lubang. So lubang tu kita bubur dawai. So bila untuk tegakkan dia macam ni, kalau tidak dia akan jadi lembik macam ni. Okay, dia lembik macam ni lah. So kalau kita pakai gam dia akan lebih kemas. Okay, bolehlah dijadikan brooch. So yang ini adalah akrilik. Ni akrilik, daun ni akrilik. So far saya tak jumpa lagi yang kristal. Kalau ada di mana-mana yang kristal, tolong beritahu saya. Saya perlukan sebenarnya yang kristalnya. Yang ini adalah akrilik. So akrilik lebih ringan. So ini kita gabungkan, kita gunakan dawai yang ini untuk buat dia punya ni. Ini kita guna mutiara. Okay, mutiara pun kalau kata kita nak gabungkan, ni dia. Mutiara saiz ni. Saiz dia tak jadi masalah, mana-mana pun nak guna. So yang ini adalah mutiara yang digunakan untuk buat dia punya inilah konon-kononnya macam dahan-dahan ranting bercabang-cabang. Alright, so diharap apa yang saya kongsi pada hari ini dia akan boleh memberi manfaat, dan seperti mana saya katakan you all boleh buat ni from basic, benda-benda yang basic, dan you all boleh gunakan idea creativity. Oh, saya nak tunjuk sedikit. Okay, ada yang tanya nak buat benda ni. Okay, nak buat netting ni. Netting tak ada dengan saya lah pula kan. Tapi tak apa, apa yang saya akan buat, cara dia saya gunakan ni lah. Saya gunakan ni. Okay, sebab ada yang bertanya contohnya nak buat ruffles ni. Macam mana? Apa yang saya buat adalah, kalau you all ada yang organza besar, dia lagi cantik lah. Kalau organza kecil ni kita buat macam ni Okay, you nampak tak? Sebab dia punya ni warna putih. Okay, tak apa, saya ada. Sekejap. Oops. Okay, tak apa. Saya perlukan warna lain Okay, jangan lihatlah apa benda ni, tapi saya nak tunjuk kat you all ni. Okay, organza ni nak buat macam mana, ruffle je senang saja. Dia buat macam ni je. Okay, nampak tak? Rampurkan dia. Kalau ada cable tie dan potong. Kalau ada cable tie, you all potong potong sinilah. Kalau ada cable tie, you all guna cable tie saja. Kalau tak, guna dawai yang dawai macam ni. Okay, boleh digunakan untuk ikat dia. Ataupun lagi satu cara adalah dengan menggunakan benang. Okay, saya tak ready sebenarnya, tapi tak apa. Tadi kita kata tak ada benang, tak ada jarum, tapi disebabkan kita nak tunjuk benda ni, saya ambil lah colour lain colour lain sikit. Okay, ini tak tepi dulu. Katalah berapa jengkal kita nak pakai. Start lama guna jengkal. Jadilah kan. Okay, katalah 2 jengkal. It's about, I think about setengah meter kot. Okay, itulah ni kita potong Kita ambil ni. Kalau katalah kita nak pakai guna benang guna benang. You buat je. Ni bahagian bawah, so you ni. Ni tengah-tengah. Okay, yang saya nak ajar yang inilah. Okay, buat ini. Oops. So cucuk bawah. Lagi besar dia punya gelombang tu, lagi cantik lah. Okay, kalau halu-halu sangat tak nampak dia punya gelombang, gelora dia tu. Okay. Sekejap, tarik pelan-pelan. Kejap lagi. Sekarang kita buat dia begini dulu. Okay, tarik perlahan-perlahan. Ada yang bertanya, siapa makeup teacher? Time-time lockdown ni mana ada makeup artist bekerja. Saya sendiri makeup sendirilah. Musim lockdown ni ataupun PKP ni, makeup saya banyak habis. Sebab nak kata tiap-tiap hari sebelum ni lah nak dekat, ya Allah tercabut tak boleh nak tunjukkan you all, dia jealous ni. Saya tiap-tiap hari saya pakai makeup disebabkan
Yelah kan, satu je nak sharing dengan you all. Kalau you all nak buat benda yang live ataupun secara online, you all kena put some makeup sikit supaya nampak ceria. Nampak cerah muka tu. Okay, makeup saya ditaja oleh diri saya sendiri. Tak ada siapa makeup sendiri. Bolehlah makeup biasa-biasa untuk show-show ni kan. Show apa? Untuk sekarang-sekarang ni. Okay, alright. So kita akan buat. Tadi terputus di tengah jalan. Aduh, cintaku terputus. Sekejap. Alright, so ini adalah tada, dah siap. Kau. So ini dia. Kalau katalah kita nak buat macam ni saja pun boleh. Kita sebenarnya saya lebih suka pakai tu dawai tu. Okay. You all dah kepitkan dia akan jadi satu tu. Okay, sebabkan ini pakai ni kan. Oh, dia terkeluar juga. Memanglah dia memang jealous lah. Okay, tak apa. So inilah dia antara teknik yang digunakan untuk buat decoration ni. So you all boleh cuba dan you all boleh tag saya. Okay, lagi satu saya nak berkongsi 19 hari bulan. Alright. So anyway, jom sebelum saya bercerita tentang lebih lanjut tentang benda lain, so kita punya kelas, dah lama tak mengajar kan. So kita punya subjek kita pada hari ini adalah bunga kristal. This is just a simple yang kecil sahaja sebab kita tak buat yang besar nanti memakan masa. Yang ini saja pun dah dekat sejam kita buat. So kalau katalah lagi banyak kita buat, lagi besar, lagi cantik. Tapi cost ni juga adalah tinggi. And untuk pengetahuan you all, kalau you all guna kristal, you all boleh cecah. Kalau and then you punya workmanship pastikan cantik. So boleh cecah sampai RM50 kalau you all jual satu ni. Itu pasaran biasa. Hai! Kita punya tukang jahit yang jauh di mata, dekat di hati. Ni dekat je, dia jiran. Fina dekat je dengan kita tapi saya tak pernah lagi jumpa kita apa orang kata taman rasa pula. Taman Permata, Taman Melawati, Siti Wangsa semua dekat-dekat tapi kita tak pernah jumpa lagi. Itulah dia. Tapi tak apa, kami tetap berkawan, ya tak? Okay, alright. So macam mana apa yang saya katakan tadi? Buat brooch ni boleh cecah sampai RM50. Kalau workmanship you cantik, silap hari bulan. Kalau you all pandai, boleh sampai RM100. Okay, next week insyaAllah kita akan buat gubahan daripada kedai RM2. Alright, so kita punya craft tangan dah selesai. So apa yang saya kongsi ni diharap boleh memberi manfaat kepada you all. Mungkin bukan pada you all, mungkin pada yang lain. Dan saya ingin ingatkan you all, kita sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada dan apa yang terjadi sekarang ni. Jangan salahkan mana-mana pihak. Bukan salah MKN, bukan salah kerajaan, bukan salah siapa lagi, KKM, bukan salah anda juga. Ini adalah ketentuan Allah, Tuhan yang telah menurunkan COVID ni untuk kita berehat di rumah. Bersyukur dengan apa yang ada. Dan kalau anda rasa macam stres ataupun anda rasa tak tahu nak buat apa, yelah apa orang kata sumber pendapatan hilang apa semua, setiap masalah pasti ada jalannya. Carilah kawan-kawan yang boleh anda berkongsi cerita untuk mungkin kalau dia tak dapat membantu tapi anda rasa lega sikit sebab anda dah luahkan. Okey, jangan lupa 19 hari bulan ni kita akan adakan khas untuk wanita kelas Zoom. Kita nak ajar sebab ramai sangat. Saya ingat dekat KL ni semua sahabat-sahabat semua tak jadi masalah kalau menggunakan Zoom. Rupa-rupanya masih ramai yang tak tahu menggunakan Zoom. So saya dengan tim saya akan buat kelas secara percuma. Saya akan buat sekali saja dalam seumur hidup. Seumur hidup okay. Setakat ni saya plan untuk buat sekali sahaja. Saya akan ambil hanya 50 orang, not more than 50. Kalau 51 mungkin yang ke 51 tu dia kena bayar kot. So itu kita tak tahu. So ambillah peluang sebab kami nak share ilmu ni bukan mungkin di luar sana banyak juga orang berkongsi segala benda kan, tapi
saya sendiri sebagai industry player dan juga sebagai trainer, insyaAllah kita akan bantu kawan-kawan terutamanya wanita je, sorry saya buka hanya untuk wanita. Tapi kalau nak tengok live, sesiapa boleh tengok, tapi untuk kelas Zoom saya, kita akan buat secara Zoom dan cara bagaimana untuk menggunakan Zoom secara teknikal tak adalah teknikal sangat, tapi janji you all boleh mengajar melalui Zoom dan juga you all boleh belajar melalui Zoom juga. Alright, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang menonton. Sorry kalau ada salah dan silap. Ingat bersyukur. Alhamdulillah, 5 jari ni adalah apa? Alif, lam, ha, mim, dal. Kena tulis, lupa saya. Okay, so terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Minta maaf, minta ampun kalau ada salah dan silap. Semoga anda stay at home dan juga bagi mereka yang tak berapa sihat, so cepat sihat dan tengok live saya. Okay, alright, saya sudahi dengan Assalamualaikum dan terima kasih.